Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah bin Uda Saidi, selaku pengurusi Tata Penduduk PPR Wahyu 2. Di ruangan ini saya ingin memperjelaskan iaitu saya mula ambil alih jawatan pengurusi Tata Penduduk bermula daripada bulan 12 2020 sehingga sekarang, maknanya belum sampai usianya setahun. Tetapi pengalaman bekerja di dalam Tata Penduduk saya bermula daripada Setiausaha Tata Penduduk dan ahli jawatankuasa Tata Penduduk sehingga dilantik menjadi pengurusi Tata Penduduk. Pengalaman semasa COVID ni adalah kita selaku pengurusi Tata Penduduk seringkali dihubungi oleh NGO-NGO untuk menyampaikan sumbangan, dan banyak sumbangan daripada NGO telah kita sampaikan kepada penduduk yang terkesan akibat COVID-19 dan juga kepada keluarga-keluarga yang terlibat dengan COVID di mana telah kena kuarantin. Kita dari segi Tata Penduduk telah memberi bantuan makanan. Bantuan-bantuan makanan ini kebanyakannya diperolehi daripada agensi kerajaan, juga daripada NGO-NGO. Di antara agensi kerajaan adalah seperti MyBRAS Wilayah Persekutuan, di mana sumbangan ini diberi tanggungjawab kepada Majlis Perwakilan Penduduk MPP, iaitu Subzon 6, dan diagihkan kepada Persatuan Penduduk, di mana beras itu telah disampaikan kepada penduduk-penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Di samping itu, pihak Jawi juga ada memberi bantuan, Zakat ada memberi bantuan, juga Shopee ada memberi bantuan, termasuk juga daripada NGO-NGO juga NGO-NGO tempatan yang berada di sekitar Kuala Lumpur ni, yang banyak membantu kepada penduduk-penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Pengalaman dalam mengendalikan Tata Penduduk macam cabaran yang kita hadapi, tetapi insya-Allah kita akan setiap satu masalah itu kita akan selesaikan. Kita akan berbincang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada demi kepentingan penduduk. Program-program yang dilaksanakan di PPR Wahyu saya ingat cukup banyak. Sekarang ini adalah bulan 9, dari antara bulan Januari sehingga sekarang ini September, kita telah membelanjakan lebih kurang 17,000 duit peruntukan yang disalurkan oleh Dewan Mendarai Kuala Lumpur, dan juga peruntukan yang telah kita perolehi daripada agensi-agensi swasta, termasuk juga UMNO Bahagian Batu yang menyalurkan sumbangan, juga Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 6. Kita telah mengendalikan beberapa program di PPR Wahyu, yang mana program-program tersebut tujuan asasnya adalah untuk pembangunan komuniti setempat, di mana masyarakat kita satukan di dalam satu program untuk memeriahkan suasana, untuk merapatkan silaturahim di antara penghuni-penghuni di PPR Wahyu. Program yang telah dilaksanakan banyak memberi manfaat lah kepada penduduk. Latar belakang tuan? Ya. Latar belakang sebelum datang ke PPR Wahyu. Okey, saya sebelum datang ke PPR Wahyu, saya adalah merupakan seorang anggota tentera berkhidmat di Kem Batu Cantonment, dan setelah bersara dapat tawaran menduduki rumah Dewan Mendarai Kuala Lumpur, terus menduduki Dewan Mendarai Kuala Lumpur dan menyertai Persatuan Penduduk menjadi ahli biasa, seterusnya menjadi Setiausaha Persatuan Penduduk dan dilantik sebagai pengerusi. Selain daripada Persatuan Penduduk PPR Wahyu, masa tuan bertugas dalam uniform dulu pernah terlibat tak dalam koperasi, dalam persatuan tentera, dalam kelab? Okey. Semasa dalam perkhidmatan, saya adalah merupakan seorang di pihak pengurusan, iaitu penjaga stor dan juga logistik bagi Angkatan Tentera, di mana pengalaman bertempur ni tidak pernah, pasal pasukan logistik adalah pasukan pembantu kepada pasukan tempur, yang mana kita memperolehi barang-barang keperluan yang untuk disalurkan kepada unit-unit tempur.
Setelah memegang jawatan ni selama 5 tahun 5 tahun aktif dalam persatuan. Aktif dalam persatuan saya ingat lebih kurang dah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Boleh tuan komen sikit dia punya suka-duka, halangan, cabaran, dugaan, Okey, halangan daripada penduduk. Halangan daripada penduduk ni, cabarannya banyaklah. Terutama apabila kita menyalurkan bantuan, kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana kalau boleh penghuni ni setiap kali bantuan nama dia nak ada. Tetapi kita sesuatu bantuan kita lebih kurang menerima 150 ke bawah. Apabila penduduk kita kapasiti rumah lebih kurang dalam 900 lebih, penduduk lebih kurang ada 5,000 lebih, kita tidak dapat memenuhi kehendak penghuni, yang mana setiap kali bantuan kita kena beri kepada dia. Maknanya apabila dia dapat untuk yang ini, kali ini dan kali yang ke depan, kita beri kepada orang lain supaya orang lain pun merasa juga. Apabila ini berlaku, ada juga kalangan yang tidak berpuas hati, dan kita kena ceritakanlah yang keadaan sebenar dia. Dia tidak boleh menerima sumbangan. Setiap kali sumbangan nama dia nak ada, tak boleh. Jadi tuan ada database database G40. Jadi buat sistem giliran. Saya memang ada data. Setiap yang penghuni di PPR Wahyu ni dia kategorikan miskin bandar. Kalau dia tak miskin bandar, dia pun tak layak duduk rumah PPR ni. Pasal pendapatan di memohon rumah PPR ni, dia kategori dia 3,000 ke bawah yang layak menduduki. Oleh itu saya klasifikasikan penduduk yang ada di PPR ni adalah merupakan B40, di mana semua memerlukan bantuan yang patut persatuan penduduk santuni kepada penduduk-penduduk. Kerja sama di BKL sumbangan selama ini, beri penjelasan. Okey. Kita dah duduk di rumah PPR Wahyu, sumbangan daripada DBKL dan juga kerjasama daripada DBKL kepada penghuni-penghuni di PPR Wahyu ini amatlah menggalakkan, di mana setiap program tidak dilupakan masyarakat PPR. Dan saya teringat lebih kurang dalam 5-6 tahun yang lepas, DBKL setiap kali jamuan raya pun ada jemput penghuni-penghuni PPR, yang mana dia buat anjuran yang paling besar sekali, contoh di Tasik Perdana dulu, di mana penghuni PPR dijemput untuk menghadiri jamuan hari raya dan disediakan bas untuk pengangkutan. Maknanya DBKL ni cukup prihatin kepada masyarakat PPR. Bagaimana kerjasama dengan gabungan persatuan penduduk PPR dan perumahan awam DBKL? Gabungan kerjasama ni dia tidak ada masalah. Okey, dia peringkat permulaannya telah ditubuhkan dalam persatuan penduduk, dia ada dipanggil gabungan persatuan penduduk. Dalam gabungan pada peringkat awalnya semua sekali fungsi-fungsi persatuan penduduk dikumpulkan dalam satu majlis, di mana majlis itu dipanggil gabungan pengurusi persatuan penduduk, di mana kita bermesyuarat dengan pengarah perumahan dan juga pegawai Datuk Bandar hadir dalam majlis itu. Tetapi dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, gabungan ini telah dipecahkan kepada dua, di mana gabungan pertama adalah gabungan pengurusi-pengurusi persatuan penduduk PPR dan PA, perumahan awam Dewan Negeri Korpor, dan juga gabungan perumahan awam yang tidak melibatkan Dewan Bandaraya Raya.